السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sejamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Malam ni siapa imam? Siapa? Oh, baik. Jadi tuan-tuan buah habis kot no? Buah habis kan? Tak apa, sempat lagi tuan-tuan. Alhamdulillah malam ni kita sambung kitab kita Furu'ul Masail. Kita masih lagi di bahagian air kan? Bahagian air kita tengok muka surat 20 baris yang ketiga kan? Baris yang ketiga. Baik, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, Su'ila radhiyallahu an, ditanya daripada kata Mawardi. Mawardi ni ulama mazhab itulah, mazhab Syafi'i yang terkenal, Imam Mawardi. Jadi kata Imam Mawardi bahawasanya harus ia ijtihad antara air betul, air yang mutlak lah maksudnya, air mutlak, air betul, dengan air mawar. Maksudnya kita nak ijtihad mana satu air betul. Maksudnya air memang air lah, sebab tu disebut betul tu. Sebab kita nak ijtihad yang mana satu kita tak tahu, jadi kita ijtihad. Satu memang air betul lah. Satu lagi air mawar, kerana buat minum, untuk minum lah. Jadi ada air yang mana kita tak jelas mana air mutlak, air kosong, mana air mawar. Dia ijtihad. Ijtihad ni maksudnya kita perhatilah. Kita perhati, tengok, kita bau, kemudian kita bau agak-agak lah, bukan kita terus je. Perhati dulu, tengok agak-agak yang mana yang tepat. Itu namanya ijtihad. Kemudian apabila nyata baginya air yang diambil air semayang dengan dia, apabila nyata baginya lepas dia ijtihad, dia agak yang inilah air mutlak, satu lagi air mawar. Kemudian diambil air semayang dengannya, mula-mula diminum, betul tak? Diminum sebab kan dia nak minum. Dia tadi kan ijtihad antara air kosong dengan air mawar. Jadi dia takkan nak minum air mawar kot. Jadi dia ijtihad, ni air kosong lah, air mutlak. Dia minum. Lepas dia minum, maka dia ambil air semayang dengan dia. Adakah sah wuduk atau tiada? Sah dah wuduk dia. Sah dah wuduk yang dia ambil dengan air itu. Dan adakah apabila kesamaran itu betul dengan air kencing pula atau tiada? Sah ataupun tak? Kemudian, dan adakah apabila kesamaran air betul, air mutlak, air yang sebenar lah, dengan air kencing pula? Kalau dengan air kencing macam mana? Tadi dengan air mawar, betul tak? Kalau dengan air mawar dengan air mutlak, kita ijtihad yang mana satu. Yang kedua ni kita ijtihad yang mana satu air, yang mana satu lagi air kencing ataupun air yang bercampur dengan air kencing. Kalau air kencing ni tak payah ijtihad, nampak pun tahu tuan-tuan, betul tak? Bau nampak. Ni mungkin ada air yang tak cukup 2 kolah, terpercik masuk air kencing, jadi najis semua tu. Air mutanajis. Baik. Apabila disifatkan baginya tabib kerana ubat dengan dia, bolehkah ijtihad pula? Maksud dia kalau tabib kata boleh guna pasal untuk berubat dengan air kencing, Dia kalau sakit tuan-tuan boleh berubat dengan benda najis kalau betul-betul lah tuan-tuan.
Seperti mana saya pernah sebut kat tuan-tuan, pada zaman Nabi SAW ada kaum Urainah daripada Urainah, ataupun dipanggil Urainiyin, yang mana dia datang ke Madinah. Kemudian dia sakit perut teruk kan, sakit perut sangat teruk, sakit perut dia. Bila sakit perut teruk, maka Rasulullah kata pergi ke kandang unta, minum susu unta dan dicampur dengan air kencing unta. Dia pun minum dan sembuh. Dan kita tahu air kencing unta najis. Air kencing unta najis, campur dengan susu najis, mutan najis susu tu. Tapi boleh. Kerana apa? Kerana itulah yang boleh berubat, tuan-tuan. Cara boleh berubat dia. Cuma kalau kita yang tak sakit, jangan pergi minum, tuan-tuan. Walaupun kadang-kadang ada setengah mutawif kan, dia bawa tuan-tuan pergi umrah, dia bawa tuan-tuan ke kandang unta. Lepas tu dia tawarkan minum susu dengan air kencing. Mungkin sekarang dah tak ada. Sebab pada tahun 2010 ke 2011 yang jadi MERS tu kan, yang macam COVID-19 juga, sesama, tapi sesama unta. Sesama unta ni lebih bahaya pada COVID. Kalau kena ni biasanya matilah, tuan-tuan. Jadi sebabkan berlakunya tu, mungkin dah tak ada orang pergi minum air kencing unta. Saja-saja minum air kencing unta, hukum dia haram sebab dia najis. Mana boleh saja minum. Dalam hadis tu pasal apa? Pasal dia sakit perut. Baik, jadi kita tengok. Maka dijawabnya, bolehkah ijtihad? Kata Imam Mawardi, yang benar sah ialah mengambil air semayang apabila nyata air itu betul. Jadi maksud dia, kalau kita tak tahu antara air mawar dengan air apa, air mutlak ataupun air betul lah, memang betul air sah. Kalau memang nyata, memang lepas kita ambil itu memang air betul, baru sah. Tapi lepas kita ambil air semayang, nyata itu air mawar, tak boleh lah. Baik, kemudian dan tiada sah ia ijtihad air betul dengan air kencing jikalau kerana ubat sekalipun. Tak boleh. Tak boleh ijtihad antara air betul dengan air kencing. Dia kena cari betul-betul mana satu. Air kencing tak boleh ijtihad. Mana air kencing ni kita kena tahu sungguh lah, tuan-tuan. Jangan ijtihad, tuan-tuan. Tidak sah ijtihadnya antara air betul dengan air kencing. Hanya boleh kalau ada antara air biasa dengan air mawar. Ataupun air mawar ni, tuan-tuan, kita kata bukanlah mawar jelas sangat. Mawar yang kita kata air biasa yang dicampur mawar, sehingga kita tak nampak samar. Tapi air tu mawar. Air mawar. Baik. Jadi tuan-tuan boleh ijtihad. Tapi kesimpulan ni, tuan-tuan, bila kita ijtihad, bila nyata betul ijtihad itu sah lah. Tapi kalau kita tak tahu yang mana satu, kita ijtihad je, tuan-tuan, sah juga, tuan-tuan. Yang jadi tak sahnya bila kita ijtihad, tengok ternyata air wuduk yang kita ambil itu air mawar. Kita rasa melekit ke, mungkin ada bau dia ke, masa ketika itu kita kena ulang baliklah wuduk tu. Baik. Kemudian, tuan-tuan, Su'ila radhiyallahu an, kerana ubat sekalipun. Kerana ada lagi satu pandangan dalam mazhab yang mana kalau sakit ni dengan benda najis pun tak boleh. Sakit kalau berubat dengan benda najis pun tak boleh. Sakit lagu mana pun, cari juga ubat dengan benda yang bersih. Ada pandangan ulama yang macam tu. Baik, tuan-tuan, kemudian Su'ila radhiyallahu an, ditanya lagi, daripada seorang jikalau kesamaran atasnya sahayanya dengan sahaya orang lain. Sahaya ni apa? Hamba, tuan-tuan. Hamba sahaya ni, kalau ada hamba boleh bersetubuh dengan dia, tuan-tuan. Bila boleh bersetubuh dengan hamba, jadi bila bersetubuh dengan hamba, kalau dapat anak, anak tu merdeka lah. Anak tu bukan hamba. Zaman dulu dia ada hamba, tuan-tuan. Bukan dalam Islam, yang seluruh dunia, tuan-tuan. Slavation. Seluruh dunia ada perhambaan. Jadi hamba ni berlaku kalau dalam Islam. Dulu-dulu kalau jual beli dah memang ada hamba. Memang ketika mana Islam datang, hamba tu memang dah ada, tuan-tuan. Banyak. Bukan mudah untuk kita hapuskan terus. Jadi termasuk juga perhambaan ni berlaku bila jadi peperangan. Jadi kita tangkap tawanan, maka tawanan itu menjadi hamba, tuan-tuan. Hamba. Tapi dalam Islam, hamba kita diperintahkan untuk berbuat baik pada dia, dan diperintahkan, digalakkan untuk kita bebaskan hamba. Digalakkan kita bebaskan hamba. Sebab tu dalam Islam, kenapa dah tidak ada perhambaan di dunia ni? Dalam dunia Islam tak ada perhambaan. Sebab
Islam sangat menggalakkan sistem perhambaan dihapuskan. Dengan cara apa? Dengan cara yang apa? Cara yang lembut dan mudah lah tuan-tuan, supaya masyarakat tak terkejut. Cara dia apa? Kebanyakan kafarah, tidak? Kafarah membebaskan hamba. Kalau seorang suami dia berjima dengan isteri dia pada bulan Ramadan kan, siang hari, maka kena bebaskan hamba, betul tak? Supaya hamba tu habis. Ataupun orang yang bersumpah, betul tak? Bersumpah demi Allah sekian dan sekian, demi Allah sekian dan sekian, maka dia kena bebaskan hamba. Ataupun orang yang bunuh tak sengaja, betul tak? Bunuh tak sengaja. Bunuh tak sengaja ni macam mana? Bunuh tak sengaja lah. Kita nak apa? Nak tembak rimau, tertembak orang contohnya. Itu bunuh yang tak sengaja. Dia juga kena kafarah bebaskan hamba. Lagi apa? Zihar. Zihar ni maksud dia apa? Orang Arab dulu ada lah. Kalau orang Melayu ni susah nak ada. Orang Arab dulu-dulu tuan-tuan, kalau dia benci isteri dia, dia kata belakang hang ni macam belakang mak aku. Makna dia apa? Makna dia apa? Hang ni di sisi aku macam mak aku lah, aku tak lalu nak bersetubuh dengan hang. Itu makna dia. Jadi zihar ni nak berlaku dalam masyarakat kita ni susah tuan-tuan. Pasal apa? Tak ada budaya kita macam tu, tak ada. Walaupun ada sebahagian kadang-kadang ustaz yang sebut apa, kalau kita sebut kat bini kita, mata macam mata mak saya, mak abang nanti dah. Ada orang zihar, ada ustaz sebut. Kan ada orang sebut kan. Ataupun anggota aurat dia lah, betul tak kan. Antara contohnya kita nampak apa, bentuk punggung isteri kita, betul tak kan. Bentuk punggung macam bentuk punggung adik lah, adik kita, adik perempuan kita. Oh zihar, betul tak? Ada orang tulis zihar. Zihar ni begitu tuan-tuan, dalam budaya Arab. Dalam budaya Arab. Cuma kita elakkan sebut lagu tu tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok isteri kita, kita tengok bentuk badan dia, betul tak? Bentuk badan dia, dia punya, kita panggil apa, lebang dia lah, dada dia kan. Kan ada orang badan apa, dada lebar, dada apa, dia punya rangka ni. Kita tengok rangka badan ni macam rangka mak, betul tak? Terus kita kata zihar. Ada ustaz sebut tuan-tuan begitu. Jadi tuan-tuan, yang sebenarnya zihar ni untuk berlaku dalam masyarakat Melayu ni susah tuan-tuan. Sebab kita tak ada macam tu. Orang Arab dulu memang ada budaya dia. Kalau dia geram sangat dengan bini dia, dia menyampah dengan bini dia, dia akan sebut lagu tu, belakang hang macam belakang mak aku. Mana dia apa? Aku tak kebulok dengan hang untuk berjimak dengan hang seperti mana aku tak terengi nak berjimak dengan mak aku. Itu maksud dia. Jadi zihar ni tuan-tuan, kita jarang payahlah tuan-tuan. Saya tak pernah dengar lah kes di Malaysia ni tuan-tuan, dan memang payahlah nak berlaku. Siapa yang zihar bini dia, kemudian dia menyesal, maka dia kena bebaskan hamba. Jadi banyak benda dalam Islam ni bebaskan hamba, dan hamba dah tak ada. Tapi boleh jadi ada balik. Kalau jadi peperangan, betul tak? Kalau jadi peperangan, kita tangkap beberapa orang hamba perempuan ke, jadi hamba, dan hamba tu boleh kita bersetubuh dengan dia. Tapi jangan silap, ada orang diingatkan orang gaji itu hamba. Orang gaji bukan hamba tuan-tuan. Dia ambil orang gaji, dia ingatkan hamba, dia nak bersetubuh dengan orang gaji. Tak boleh, itu berzina. Hamba ni boleh dikatakan dah tak ada, dan Islam pun tak galakkan perhambaan. Baik, ini cerita dulu tuan-tuan. Kalau kita muskil tuan-tuan, kita ada hamba, kawan kita pun ada hamba perempuan. Kita muskil, yang mana satu hamba kita muskil. Baik. Kemudian, adakah boleh ia ijtihad kerana ia menyatakan milik? Ijtihad nak tahu yang mana satu kita punya. Kita perhatilah, tengok dan kita agak-agak yang mana yang kita punya, yang mana yang kawan kita punya. Maka adakah harus baginya kemudian daripada nyata miliknya diwatinya. Wati ni maksud dia setubuh lah. Sebab tu dulu ada orang apa, orang kata antara nama yang tak elok, nama Wati di belakang kan. Azilnah Wati, Rosma Wati, Wati kan ada ustaz-ustaz dulu sebut. Sebab Wati ni makna dia bersetubuh, berjima, itu masuk Wati. Tapi tuan-tuan, saya kurang setujulah. Sebab nama ni tuan-tuan, dia ikut bangsa yang memberi nama, betul tak? Lain bangsa lain lah mana dia. Contoh Maimunah, saya dengan nama Maimun. Maimun satu makna orang yang diberi keamanan, semakna yang pertama. Makna yang kedua Maimun
adalah babun. Babun, tahu babun? Kera yang pungung merah tuan-tuan. Ganas tu kan, babun. Bila nama dia Maimun, kita jangan kata dia apa? Babun. Kita ambil makna yang baik lah. Makna yang baik. Bila maksud dia nama tu kena ikut bangsa tu. Apa nama yang dia maksudkan dalam bangsa dia tu. Kalau baik-baiklah, Wati ni bukan bahasa Arab. Betul tak? Wati ni bahasa Melayu. Jadi tak bolehlah kita cuba memahami dia dalam bahasa Arab. Tapi jangan buat nama tak elok. Nama kena buat nama elok. Kalau nama yang tak elok kena tukar. Saya ada kawan saya, nama tok dia nama Kerbau. Tok dia orang Malanau, orang Sarawak. Jadi nama tok dia Kerbau. Saya dengar pun memang nak tergelak lah tuan-tuan, tapi takkan saya nak gelak. Kerbau. Saya tanya kat dia, Malanau, tuan-tuan pergi di Sarawak, suku Malanau ni kulit dia pun cerah sikit, putih-putih. Saya tanya dia, kerbau bahasa Melanau mungkin ada makna lain kot. Dia kata tak ada, kerbau tu memang kerbau dia kata. Yang tu nama yang tak betul lah tuan-tuan. Janganlah buat nama kerbau. Banyak benda lain lagi tuan-tuan, kenapa buat nama kerbau? Saya tak tahulah kot tuan-tuan dengar nama kerbau ni hebat. Agak mustahil kan. Baik, jadi tuan-tuan, diwatinya. Baik. Kemudian mana ni? Akan dia kerana mengikut ijtihad di miliknya. Jadi bila dia ada dua hamba, tak tahu mana hamba dia ataupun kawan dia, jadi agak-agak lah. Dia tengok betul-betul perhati, aku rasa yang ni lah hamba aku. Macam tu lah. Macam ni lah hamba aku. Aku rasa kulit dia ni lah. Rasa kulit dia macam ni. Mata dia nampak hitam sikit banding kawan ni. Mungkin dia lah. Lepas dia ijtihad tu, boleh tak dia nak berjima'? Bersetubuh lah dengan hamba dia. Baik. Jadi kalau dah ada hamba ni tuan-tuan, maka tak ada lah orang nak kahwin banyak. Betul tak tuan-tuan? Kalau dah ada hamba perempuan. Baik. Maka dijawabnya bahawasanya harus baginya mengambil akan dia dengan ijtihad bagi milik, kerana bahawasanya milik boleh diambil dengan ghalib zannya. Makna dia boleh. Kalau dah ijtihad, dah sampai tahap ghalib zan. Ghalib zan ni maksud dia, kita yakin 70-80% itu adalah kita punya hamba. Boleh kan? Boleh. Dan manakala nyata miliknya, harus diwatinya, disetubuhlah. Kemudian daripada ini demikian itu, atas kaul yang rajihnya, kerana bahawasanya terkadang dimudah akan dia padanya, kerana ia mengikut barang yang tiada dimudahkannya pada apabila ada ia yang dimaksudkannya. Baik tuan-tuan, makna dia begitulah. Kalaulah kita rasa yakin, nampak zahir itu hamba kita, dan kita ijtihad sampai tahap zan yang ghalib, itulah yang mudahnya tuan-tuan, zan yang ghalib, maka bolehlah kita bersetubuh dengannya. Tapi benda ni tak ada lah tuan-tuan, tak ada dah. Cuma kalau jadi peperangan, kalau jadi perangan pun boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Ikut pemerintah lah tuan-tuan, pemerintahan Islam. Baik. Kemudian tuan-tuan, kita tengok seterusnya. Su'ila radhiyallahu an, ditanya lagi, jikalau kesamaran satu bejana, bekas lah tuan-tuan, bekas air tuan-tuan, bejana, madu yang kena najis, bekas madu yang kena najis. Saya dah sebut kat tuan-tuan, kalau selain daripada air ni, walaupun dia banyak, masuk najis semua. Najis semua sebab dia bukan air. Kalau air tak apalah, 2 kolah masuk najis, tak berubah bau, warna dan rasa, tak jadi najis. Tapi kalau air yang tak cukup 2 kolah, kita masuk tandas, tengok dalam baldi tu penuh air, tapi ada detik jejak. Betul tak? Ada detik jejak dalam tu. Najis dah air tu tuan-tuan? Najis. Ikut mazhab kita lah. Kita pegang mazhab Syafi'i, air tu najis. Sekalipun tidak berubah bau, warna dan rasa. Sebab apa? Sebab air tu tak cukup 2 kolah, masuk najis. Jadi sekarang ni kita ada bekas madu, satunya ada najis, tak kira lah tek cicak masuk ke, mungkin ada bangkai cicak ke dan sebagainya. Dan yang satunya suci, adakah harus ia ijtihad atau tiada? Jadi kita nak makan madu nak makan madu, jadi satunya najis, satunya tak najis. Tapi kita tak tahu, katakanlah kita ada 2 bekas madu, satu tu masuk tek jejak, kita dah buang lah,
Tapi madu tu najis betul tak? Dah masuk tak jejak. Kita buanglah tak jejak tu. Selang beberapa hari kita tak ingat bekas yang mana satu. Pasal kita dah buang tak jejak tu. Boleh tak ijtihad? Bila kita nak makan madu, boleh tak kita ijtihad yang mana satu? Jadi kita buanglah salah satunya. Ijtihad ni kita tengoklah agak-agak lah. Bau ke apa ke. Ada pun ada bau sikit-sikit ke. Ataupun kita tengok ada sikit-sikit apa. Kesamaran langsung. Tapi kita agak-agak tuan-tuan. Kita agak-agak dengan zan yang ghalib. Boleh ke tak boleh? Maka dijawabnya harus ia ijtihad di antara keduanya, kerana madu itu baginya asal pada barang yang dikasadnya, iaitu memakan, dan tiada ditilik kepada tiada didapat menyucikan dia, dan telah mensarihkan harus ijtihad di antara laban yang suci dengan laban yang najis oleh Imam Ibnul Muqri. Makna dia tuan-tuan, boleh tuan-tuan. Termasuk juga kata Imam Ibnul Muqri, kalaulah ada dua susu, laban tu susu tuan-tuan, susu. Satu laban ni dia lebih macam yogurt tuan-tuan. Yogurt susu masam tu kan. Dia lama dah tuan-tuan, ada bukan benda baru, benda lama. Orang Arab makan lama dah laban ni. Kalau susu segar tu dia panggil halib. Dia panggil halib. Susu segar. Laban ni susu masam tu. Macam yogurt tuan-tuan. Dia baguslah, ada bakteria sihat. Jadi tuan-tuan, kalau ada satu susu najis, satu bersih, kita tak tahu yang mana satu, kita boleh ijtihad. Kita ijtihad lah, kita tengok bau, warna dan rasa, kemudian kita agak-agak seingat-ingat kita. Sampai tahap yang zan yang ghalib, kita ambil yang bersih. Hukum dia boleh, seperti mana disebut oleh Imam Ibnul Muqri. Benda ni jarang berlaku tuan-tuan. Pendek kata, dalam hidup kita ni, kalau kita muskil, kita boleh ijtihad. Antara salah satu kita boleh ijtihad. Baik. Ijtihad ni maksud dia apa? Kita tengok dengan mata, kita pegang dengan tangan, kita hidu, kemudian kita ingat balik yang mana satu, kemudian kita buat keputusan. Tapi setelah kita tengok betul-betul, setelah kita hidu betul-betul, setelah kita pegang kalau boleh pegang betul-betul, setelah kita ingat betul-betul yang mana satu kita letak, dah betul-betul semua, baru kita buat keputusan. Itu nama ijtihad. Jangan terus yang ni ikut. Oh, bukan begitu. Mesti tengok, lihat dan sentuh kalau boleh. Baik, kemudian tuan-tuan, mana ni? Kita terus lagi. Su'ila radhiyallahu an, ditanya lagi. Sebab isu-isu ni tuan-tuan, isu yang tak berlaku betul tuan-tuan, jaranglah berlaku. Kita baca pantas je tuan-tuan. Su'ila radhiyallahu an, jikalau tercengang tuan-tuan. Tercengang maksud dia tak tahulah. Tak tahu, tercengang. Orang yang buta tercengang. Pasal apa pula dia tercengang tuan-tuan? Pada ijtihadnya, pada air adakah harus ia taklid orang yang buta yang lain? Maksudnya orang yang buta ni, dia buta tak boleh tengok. Jadi dia tak tahu air dia ni bersih ke tak bersih. Sebab air ni kalau warna dia berubah memang najis lah, betul tak? Kalau air tu ataupun air kopi, antara air biasa masuk kopi, berubah warna dia tak jadi mutlak dah, jadi mustakmal lah tu. Ataupun air yang kena najis berubah warna dia, jadi dah jadi mustakmal. Dia buta, mana dia nampak? Tak tahu yang mana satu. Nak hidu air, tuan-tuan, kadang-kadang air yang bercampur benda lain ni, kadang-kadang bau dia tak ada, betul tak? Campur dakwat ke? Betul tak kan? Dakwat masuk dalam tu ke? Kadang dakwat, bukan semua dakwat ada bau. Jadi dia tak tahu yang mana satu mustakmal, yang mana satu mutlak. Jadi dia tercengang tu, kata tercengang, dia buta, dia tak tahu. Baik, kemudian adakah harus ia taklid orang yang buta yang lain? Boleh tak dia tanya orang buta yang lain? Dia buta, dia tanya orang buta lain. Tahu yang agak-agak mana tu? Yang dia tanya ni pun buta juga. Baik, kita tengok. Atau tiada harus, boleh tak dia tanya orang buta lain ataupun tak boleh? Dan hanya hendak ia taklid akan orang yang melihat. Maka jika tiada, ataupun dia kena, ataupun kalau tak boleh, dia kena taklid pada orang yang boleh tengok lah, orang yang celek. Maka jika tiada dapatnya orang melihat, ia tayamum apa pada kadar zabit ketiadaannya itu. Ataupun kalaulah tak ada orang, maksudnya kalaulah nak minta tolong orang buta tak boleh, kena minta tolong pada orang yang celek. Kalau orang celek tak ada, boleh tak dia tayamum? Itu makna dia. Sebab dia tak tahu air mana, betul tak? Dia tak tahu air mana sekarang. Dia ada dua bekal, dia tak tahu mana air yang bersih ataupun mana yang tak bersih, mana yang mutlak, mana yang mustakmal, mana air yang dah masuk najis, mana yang belum, dia tak nampak.
Baik. Apa jawapan dia? Maka dijawabnya bahawasanya orang yang buta hendak ia taklid orang menyelik yang melihat, tiada harus sama buta. Nampak? Itu jawapan pertama. Kalau orang buta tu muskil, air ni najis ke tak, antara dua bekas, najis ke tak najis, ataupun mustakmal ke tak mustakmal dengan warna dia, dengan melihat lah, maka dia tak boleh tanya orang buta yang lain. Dia pun buta, macam mana dia nak tolong ijtihad? Dia pun buta, dia tak nampak. Kalau dalam baldi tu ada tek cicak bawah tu, orang buta mana nampak? Bawah tu, bekas tu dah najis. Kena orang jelek. Yang maksud dia orang buta tak boleh dia tanya orang buta yang lain. Kemudian, adapun ketiadaannya dapat orang yang basir itu ibarat waktu ijtihad. Tiada orang yang basir yang tahu ijtihad. Adapun ketiadaan dapat orang yang basir itu, kalaulah tak ada, maksud dia kalau dia nak tahu air itu bersih tak bersih, boleh guna ke tak boleh, dia kena basir. Basir ni orang yang lihat lah, basir, melihat. Dia kena tanya orang yang melihat. Tapi kalau tak ada orang yang melihat tu, baik, mana ni, ibarat waktu ia ijtihad, tiada orang yang basir yang tahu ijtihad. Ibarat waktu ia ijtihad, tiada orang yang basir yang tahu ijtihad. Makna dia tuan-tuan, kalaulah dah tak ada apa, kalau dah tak ada orang yang lihat, maksud dia orang yang melihat tak ada, orang yang buta tak boleh minta tolong orang buta, orang yang nak tengok ayat ni bersih tak ada, maka boleh dia tayamum. Boleh lah, boleh dia tayamum. Tu yang dikata qadar dhabit tu. Apa qadar dhabit tu? Ketiadaan itu. Apa qadar dhabit tu? Dhabit ni apa? Maksud dia apakah syarat-syarat yang membolehkan dia tayamum bila tiada orang yang melihat. Itu makna dhabit tu. Dhabit ni kalau bahasa kita kriteria, tuan-tuan. Apakah sejauh mana kriteria dia? Begitulah. Kalau bahasa standard dia qadar dhabit ni, sejauh mana kriteria ketiadaan orang yang melihat itu sehingga membolehkan dia tayamum. Sekadar masa tak ada tu lah, tu disebut sekadar masa tak ada tu. Dah dia tak ada, tuan-tuan, bolehlah kita tayamum. Nak ambil air, kita tak tahu bersih tak bersih, boleh tayamum. Tak ada masalah. Hatta buat tayamum ni, tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Amr bin Al-As. Amr bin Al-As, dia panjang cerita dia, tapi saya ringkas dia. Pernah satu ketika dia jadi imam, dia jadi ketua pasukan perang. Dia baru masuk Islam, dia jadi jeneral ketua pasukan perang lah. Jadi bila ketua pasukan perang ni dalam Islam, dia akan jadi imam. Dia imam macam tu, jadi imam. Bila dia jadi imam pagi tu, dia bawa isteri, tuan-tuan. Kadang-kadang para sahabat dia pergi perang bawa isteri. Malam tu dia bersama dengan isteri dia. Jadi esok pagi nak kena mandi, betul tak? Tuan-tuan kalau pernah pergi di Arab, kalau dia sejuk, tuan-tuan, sejuk betul, tuan-tuan, bukan macam sejuk kita. Sejuk sampai ke tulang sumsum. Bibir ni boleh merekah dan keluar darah sebab terlalu sejuk. Ini zaman sekarang sejuk, dulu lagi lah sejuk, tuan-tuan. Dulu tidak ada pembangunan. Tuan-tuan yang pernah pergi Cameron kan, sekarang dengan tahun 80-an, 70-an beza, tuan-tuan. Tahun 80-an, 70-an sejuk, tak tahu nak habaq lah, tuan-tuan. Tapi kalau ada sekarang sejuk, bukan tak sejuk, tapi pagi-pagi tu panas agak lah kita rasa, tuan-tuan, walaupun Cameron Highland. Jadi tuan-tuan, kalau pagi Amr bin Al-As sejuk, dia kena mandi. Jadi sejuk sangat, dia tak mau mandi, dia tayamum. Tuan-tuan tahu bila tayamum dia mengangkat dua-dua sekali lah, hadas besar dan hadas kecil. Tapi nanti bila ada ayak kena mandilah. Ada ayak kena mandilah. Tayamum ni dia ganti sajalah, listibahatus solah. Sebab tu tayamum bila kita niat untuk membolehkan sembahyang, bukan maksudnya kita tayamum tak payah dah kita mandi, bukan. Kalau ada ayak kena mandi juga. Dia hanya untuk membolehkan sembahyang. Jadi para sahabat suruh dia mandi, kena mandilah air yang ada. Tapi Amr bin Al-As tak mau, dia baru masuk Islam dan sejuk masa tu. Tapi bila sahabat suruh dia mandi, sejuk, tuan-tuan, sejuk menyekat, sejuk tak tahu nak habaq lah, tuan-tuan. Dia tak mandi, maka dia tayamum. Dia tayamum, dia jadi imam pula tu. Dah lah belakang dia tu ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, sahabat-sahabat yang hebat-hebat, tuan-tuan, belakang ni dia jadi imam. Berita ni
bila balik perang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bagi tahu kepada Nabi, kata Amr bin al-As, dia tayamum sedangkan air ada, ayam ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya pada Amr bin al-As, pasal apa buat lagu tu, ayam ada, kenapa tayamum? Kata Amr bin al-As, sejuk Rasulullah, aku ingat firman Allah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dia ijtihad tuan-tuan, dia sahabat Nabi. Apa makna dia wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh diri kamu, janganlah kamu binasakan diri kamu. Innallaha kana bikum rahima, Allah Taala sayang pada kamu. Dah aku sejuk sangat kalau mandi takut binasa. Maka aku pun tayamum, maka Rasulullah pun senyum, Rasulullah membenarkan. Tapi tuan-tuan janganlah try pula. Kita tak sejuk sangat, tuan-tuan tayamum kat sini buat apa? Betul tak? Bukan sejuk sangat. Ni kalau betul-betul sejuk. Maksudnya dalam hidup kita, kalau betul-betul kita sukar tuan-tuan, kita tahu diri kita kan sukar, boleh tayamum. Sebab Allah Ta'ala sayang pada kita. Kalau dah sukar tuan-tuan, boleh bawa mudarat, jangan paksa. Tayamum. Kan ada satu lagi kes seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dia luka, kepala dia luka teruk, darah. Dan malam tu dia berjunub. Dia mimpi basah berjunub. Kenapa orang Arab selalu mimpi basah? Orang Arab dia makan yang power tuan-tuan, benda panas-panas. Makan kambing, makan organik. Tuan-tuan tahu kalau pergi Mesir tahu organik. Jadi dari segi kekuatan batin orang Arab tu bezalah tuan-tuan. Saya nak cakap sukar lah tuan-tuan. Kalau ada kawan yang kahwin dengan orang Arab, dia tahulah langit tinggi rendah tuan-tuan. Saya ada beberapa orang yang kita dengar cerita ustaz saya dan sebagainya. Jadi kalau orang Melayu ni kahwin dengan orang Arab, Allahu Akbar. Langit bumi lah tuan-tuan. Langit bumi macam mana? Tuan-tuan menikah, saya yakin tuan-tuan lari malam-malam. Itu je saya beritahu, tuan-tuan lari. Ini cerita bukan satu dua, saya dengar banyak tuan-tuan. Banyak lah. Bukan sikit dah, macam mutawatir tuan-tuan, khabar mutawatir dah. Kalau orang Arab, bangsa lain saya tak tahu. Sebab pemakanan tuan-tuan, kita banyak makanan, jujur tuan-tuan. Makanan memang kita, kalau tuan-tuan jalan di dunia ni tuan-tuan, ada satu terkenal backpacker tu, nama dia KJ, Khairul Jama'in. Dia jalan, dia orang Malaysia, jalan keliling dunia ni, makanan yang kata boleh makan Indonesia dengan Malaysia dia kata. Sebab kita punya makanan ni dengan manis, dengan garam memang cukup bagi kita buruk, kita tabur sungguh. Tapi kalau tuan-tuan makan di Jepun, Korea, kita rasa tak cukup garam, tak cukup gula, tak percaya pergi tuan-tuan. Ada rasa tak cukup. Malah tuan-tuan, di Malaysia ni apa benda makanan di dunia yang tak ada? Ada kek Jepun main Malaysia, betul tak kan? Malah kita tambah gula bagi power lagi. Ada makanan takoyaki tepi jalan tu kan, tu makanan mana? Jepun. Tuan-tuan pergi Jepun pun tak rasa lagu tu. Malaysia punya power lagi, dia bolkan lagi tuan-tuan, dia bol gula garamnya tuan-tuan. Makanan Perancis tu, saya tengok ada yang macam burger tu, macam burger kecil tu, yang warna-warni tu, macaron, orang Perancis panggil. Malaysia pun ada tuan-tuan. Segala jenis makanan di dunia ni boleh kata kat Malaysia ada, tapi tambah garam, gula, memang power tuan-tuan. Syurga makanan tuan-tuan, tuan-tuan keliling dunia, tuan-tuan takkan jumpa seperti mana Malaysia dan Indonesia. Mungkin bagi saya Malaysia nombor satu tuan-tuan. Bak makan ni Malaysia nombor satu. Jadi tuan-tuan, dan kita makan ni sebenarnya banyak yang tak apa sihat lah tuan-tuan. Tak apa nak sihat. Kalau di Arab ni tuan-tuan, mereka makan apa? Makan daging. Mereka nasi pun, kalau tuan-tuan pergi Palestin, negara yang kita duk tolong mereka kan, mana makan beras kita? Mau beras panjang tuan. Palestin tu walaupun susah duk kena bom tuan-tuan, mana ada makan beras Malaysia ni? Basmati panjang-panjang tu, pergi sana. Beras tu yang kualiti bagus tuan-tuan. Tuan-tuan tengok Arab masa pergi, kalau kambing ni tuan-tuan, kita makan ramai, depa 2-3 orang boleh habis seekor kambing. 2-3 orang habis seekor kambing. Makanan yang macam tu tuan-tuan, itu yang dia jadi panas. Jadi depa mempunyai orang panggil dari segi tenaga batin tu, memang kalau kita orang Melayu ni 3-5 kuasa kuda tuan-tuan, depa mungkin pergi sampai 20 kuasa kuda, 30 kuasa kuda lah tuan-tuan. Ada kawan saya, dia cerita ada kawan dia kahwin dengan orang Arab Mesir, orang perempuan Mesir. Sampai orang perempuan Mesir ni tengok orang Melayu, dia tahu
Antum ta'ban, antum ta'ban. Dia perli. Kalau tengok orang perempuan Arab Mesir ni, dia tengok orang Melayu Asia lah, ta'ban, ta'ban. Hampa ni tak larat, tak larat. Dia perli, tuan-tuan. Tapi saya cakap ni betul, tuan-tuan. Memang dahsyat lah, tuan-tuan. Bukanlah aib, tuan-tuan. Dah pemakanan dia pun macam tu. Pemakanan mereka, gaya hidup mereka, tuan-tuan, cuaca mereka, betul tak kan? Jadi bagi mereka agak tak pelik lah bila kita baca hadis Nabi. Kadang-kadang sahabat mimpi basah. Kita jarang nak mimpi basah ni, tuan-tuan. Jaranglah nak berlaku. Jadi sahabat ni mimpi basah. Bila dia mimpi basah, tuan-tuan, dia, sebelum saya lupa, tuan-tuan, bukanlah aib, tuan-tuan, kalau power kuasa batin tu, bukan aib. Yang aibnya kalau kita ada nafsu tak erti nak kawal, itu aib. Malah kalau nak cerita bab kekuatan batin ni, Rasulullah pun kuat, tuan-tuan. Rasulullah boleh bergilir satu malam dengan isteri dia semua. Hatta Nabi Sulaiman kan, isteri dia berapa ramai? 100 kan? 100 ke 99 isteri Nabi Allah Sulaiman. Orang biasa tak mampu lah, tuan-tuan. Tak mampu lah. Kalau tuan-tuan ada bini 4 orang, muka lawa-lawa pun, tak larat kot 4 orang satu malam tu. Jujur lah, tuan-tuan, mungkin tak larat lah kot. Dan lawa lagu mana pun. Tapi kalau para Nabi ni Allah Ta'ala bagi kekuatan batin lebih, tuan-tuan. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal Nabi-Nabi ni boleh kawal nafsu. Itu poin dia. Yang penting boleh kawal nafsu. Sebab tu dalam hadis sebut, orang tua yang berzina lebih dibenci oleh Allah daripada orang muda yang berzina. Malah antara orang yang Allah Ta'ala tak pandang pada hari kiamat, orang tua yang berzina. Dah tua-tua berzina. Pasal apa? Pasal nafsu orang tua dia tak sama macam orang muda. Orang muda lagi power. Tapi dah tua, nafsu tak power ni pun boleh berzina juga. Teruk ah. Dalam nafsu yang tak sekuat orang muda pun boleh juga berzina. Nampak tak? Sebab tu Allah Ta'ala benci. Dan Allah Ta'ala tak pandang orang tua yang berzina. Nafsu tak kuat mana pun tak boleh nak kontrol. Termasuk juga orang miskin yang sombong. Allah Ta'ala tak suka. Pasal apa? Tak pada miskin sombong. Betul tak? Kalau kaya, sombong tak tahu nak kata. Dalam duk miskin pun sombong. Kalau dia kaya, dia punya sombong berapa puluh kali ganda lagi nah. Jadi bukan aib lah kalau ada kekuatan batin yang kuat. Bukan. Yang aibnya kita melempiaskan nafsu di tempat yang haram. Itu aib, tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, tak mana ni? Sahabat Nabi tadi lah, dia luka. Tak. Kemudian dia berjunub. Dia tanya kawan dia macam mana nak buat. Kawan dia kata kena mandi ya. Kena mandi ya. Mana ada kelonggaran. Dia pun mandi. Mandi mati dia. Mati. Boleh mati, tuan-tuan. Kalau mandi mungkin badan dia tak tahan, mungkin kuman masuk. Betul tak? Orang dia tak sama, tuan-tuan. Ada orang, tuan-tuan, budak kecil, kita ambil gambar, kena flash. Ada orang rosak mata dia, tuan-tuan. Ada budak rosak, dia tak tahan. Ada satu kes saya dengar, keluarga dia isap okok kat luar, isap okok. Kemudian dia masuk dalam, bayi tu baru lahir, berapa hari baru lahir. Yang isap okok tu angkat kat luar, dia isap okok kat luar. Kemudian dia angkat baby tu, mati baby tu, asap rokok tu, tuan-tuan. Dahsyat, tuan-tuan, rupanya. Kalau orang yang sakit buah pinggang kronik kan, tetapi hisap okok tepi dia, bahaya, tuan-tuan. Ataupun buah sakit jantung kronik ke, tuan-tuan, kita pergi hisap okok, ataupun kita dah hisap okok, kita main kat dia, kadang bahaya juga. Dia jadi apa? Sekunder, orang hisap okok yang kedua. Itu lebih bahaya daripada orang hisap okok yang premier. Jadi, tuan-tuan, mati dia. Bila mandi mati, berita ni disampaikan kepada Nabi SAW. Nabi marah sungguh. Jangan kita memandai-mandai keluar fatwa, mati kawan tu. Nabi kata apa? Fa innama shifaul ayyi as-su'al. Ubat kebodohan itu tanya. Betul tak? Bukan memandai-mandai. Ubat bodoh adalah kita bertanya pada orang yang tahu. Fa innama shifaul ayyi as-su'al. Ubat kebodohan tanya pada orang yang tahu. Baik, tuan-tuan. Jadi boleh tayamum kalau kita rasa memang mudarat. Kita ada mudarat, boleh tayamum. Baik, tuan-tuan. Kemudian Su'ila radhiyallahu anhu, daripada kata Imam Nawawi dalam Minhaj, ini kitab besar lah. Dan jikalau mengkhabar akan dia dengan air ini najis,
Maksud dia ada orang bagi tahu kita ke siapa-siapa, dia kata ayat ni najis. Orang bagi tahu kita ke siapa-siapa ke, kata ni ayat ni najis. Orang yang diterima riwayatnya, maksud dia orang tu kita percaya. Orang semayang, orang tak tipu, kita percaya. Bukan dia melawak ke. Memang orang yang kita kenal, orang yang zahirnya orang yang okey lah, normal. Orang yang diterima riwayatnya, diterima percakapannya lah. Hingga akhirnya, iaitu orang yang muafakat yang kita pegangkan, yang muafakat mazhabnya itu selama tiada diketahui ia meraih mazhab orang lain. Maksud dia, orang yang bagi tahu najis ni, mazhab dia sama dengan kita. Macam mazhab Syafi'i lah. Sebab apa tuan-tuan kena sama mazhab? Sebab kalau ikut mazhab lain yang betul juga, macam mazhab Maliki. Mazhab Maliki, kalau dalam baldi tu, baldi masuk tek cicak, air tu tak najis selagi mana tidak berubah bau, warna dan rasa. Sebab tu orang yang bagi tahu tu kena tengok juga mazhab mana. Kalau sama dengan kita tak apalah, kalau takut dia mazhab lain. Tuan-tuan pernah pergi masjid India di Teping pernah semayang? Tengok dia semayang asam pukul apa? Lambat. Pasal tak? Kenapa dia semayang asam lambat? Lambat dia semayang. Sebab dalam mazhab kita mazhab kita bila bayang satu benda, tuan-tuan dirikan pancang kan, matahari nak terbenam, tuan-tuan buh pancang. Kalau bayang ni sama panjang dengan pancang ni, masuklah asam ataupun lebih sikit. Kalau mazhab Hanafi kena 2 kali ganda panjang-panjang tu, jadi lagi lambat. Betul tak? Pergi yang dekat hospital tu kan, masjid India kan, saya ingat ada sekali tu saya makan, saya tak sembahyang asar lagi. Lama baru dengar azan ni tuan-tuan. Oh, dia lambat sikit. Nampak? Sebab tu penting tuan-tuan, mazhab kena tahu juga. Lain mazhab lain tuan-tuan, ijtihad dia. Dia semua betul tuan-tuan. Cara istinbat hukum tu mana-mana boleh ikut. Cuma kita mudahnya kita mazhab Syafi'i lah tuan-tuan. Takut tersilap. Baik, jadi tuan-tuan, kalau orang yang bagi tahu itu adalah orang yang sama mazhab dengan kita, dan dia bagi tahu air ni najis, jadi kita nak terima ke tak terima kenyataan itu? Mana ni? Jika kita ketahui ia mengkhabar mazhab lain, adakah disyarat ia menyatakan sebab najis atau tidak? Kalau yang bagi tahu tu dia bukan mazhab kita, mazhab Hanafi ke, Hanbali ke, mazhab Maliki ke, kalau dia bagi tahu kat kita najis ni, adakah kena ada syarat? Dia kena bagi tahu kita pasal apa? Sebab dia mazhab lain. Bagi tahu, hang kata ayat ni najis pasal apa? Baik, kita tengok apa jawapan dia. Maka dijawabnya, 10 minit lagi. Manakala kita ketahui akan orang yang mengkhabarkan dia, iaitu faqih muafakah dengan mazhabnya. Maksud dia, orang yang bagi tahu kita tu memang orang yang ada ilmu, faqih, ada ilmu, dan dia mazhab sama dengan kita. Lagu tu. Mengkhabarkan mazhab lain, maka tiada lagi dinamakan muafakah dengan mazhabnya, hanya dinamakan orang yang mukhalif, maka berkehendak dinyatakan sebabnya. Baik, kalau yang bagi tahu kita tu orang yang sama mazhab dengan kita dan ada ilmu tuan-tuan, kita wajib terima. Contohnya dalam baldi tu dia kata ayat ni najis, kita katanya kita kan wajib terima. Boleh jadi dalam tu terpercik ayat kencing masuk sikit jadi najis, ataupun tek cicak masuk, dia dah buang lah, dia buang tek cicak tu, jadi dia kata jangan ambil ayat ni najis. Kalau dia sama mazhab dengan kita dan dia orang yang ada ilmu, kita mesti terima. Tapi kalau dia bukan mazhab kita, dia kena nyatakan sebab apa. Kalau dia kata dia mazhab lain lah, Hanafi ke Maliki ke, dia kata apa, ni ayat ni najis, kita mesti tanya pasal apa kata najis. Kita nak tahu sebab dia tu sama dengan mazhab kita ke tak sama. Okey tuan-tuan, saya habiskan sikit kita tuan-tuan. Berkehendaklah dinyatakan sebabnya. Nampak? Maka jika ia mengkhabarkan dengan mazhabnya atau tiada diketahui ia mengkhabarkan mazhab, maka tiada berkehendak kepada menyatakan sebabnya. Tapi kalau kita tak tahu dia mazhab apa, tak perlulah. Kita nampak dia orang Islam dan kita pun tak tahu dia mazhab apa, bila dia kata ini najis, kita kena terima. Kita kena terima. Sebab dalam Islam dia pegang kepada bersangka baik. Pada peringkat permulaan kita bersangka baik tuan-tuan. Kalau kita tak tahu dia mazhab apa. Baik, kemudian farak pula dah tuan-tuan. Kita berhenti di farak tu lah tuan-tuan. Farak.
Boleh satu faraknya. Dan percaya orang yang fasik atau kafir atau kanak-kanak kata mereka itu air ini najis serta dinyatakan sebabnya seperti katanya aku kencing padanya, maka jika tiada dinyatakannya tiada diterima kata mereka itu. Okey, sampai di situ Makna dia apa? Kalau yang bagi tahu kita air ini najis, orang yang bagi tahu ni budak-budak kecil ataupun orang fasik. Orang fasik ini dia pun tak sembahyang, ataupun orang yang kafir, dia bagi tahu kita air ini najis, dia mesti nyatakan sebab apa. Kalau semata-mata dia kata, tak perlu kita terima. Boleh tak diterima. Budak-budak mana tahu apa. Orang kafir mana dia tahu. Mungkin tanah masuk sikit dia kata kotor, boleh jadi dia kata kotor. Kalau orang fasik lagi kita nak percaya lagu mana? Dia pun sembahyang pun tak. Kecuali kalau dia cakap, contohnya orang kafir dia kata apa? Air ni najis, aku kencing dalam dia tadi. Budak tu kata air ni najis tadi, saya kencing dalam dia. Ataupun yang orang yang tak sembahyang tadi kata air ni najis. Sebab apa? Tadi ada tek cicak, aku dah buang dah. Yang ni kita kena terima. Boleh kalau dia nyatakan sebabnya. Kalau semata-mata dia kata ni air najis, dia belah, betul tak? Ini kita tak perlu terima. Kalau dia siapa? Kanak-kanak yang belum balik, orang kafir ataupun orang yang fasik. Kecuali kalau orang tu faqih, orang yang baik, orang yang beragama, dia ada ilmu agama, dia bagi tahu najis, kita terima terus. Kalau kita tak tahu mazhab dia apa, tak. Hello. Baik. Macam ni tuan-tuan, bila bunyi dia hilang ni Bila masuk waktu memang dia dah setting elok Okey tuan, kita berhenti tuan, tak apa. Akan datang kita farak tuan-tuan, sebab bawah tu dia panjang pasal hukum emas. Dia dah masuk hukum emas dan berjana emas dan perak. Hukum emas perak pula dah. Nanti kena sentuh apa cincin suasa, boleh pakai tak suasa kan? Dipakai ke tak boleh pakai dan sebagainya. Baik, jadi memang saya cadang hari ni nak habis ni sebab isu dalam ni sebenarnya isu yang jarang berlaku. Betul tak? Jadi saya baca cepat. Yang penting tuan-tuan fahamlah. InsyaAllah akan datang ni kita baris yang ketiga daripada bawah haram memakai bejana emas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'uma wa tafarraqana ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmudan wa la matula. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.